Tapi tuan-tuan boleh bayangkan bagaimana tipu daya iblis sampai akhir. Orang hak duduk depan Kaabah, dia tidak agungkan Allah, tapi dia agungkan berhala. Tajuknya Talbisu Iblis. Talbisu Iblis, di mana tajuk kitab kita ini kalau diterjemah ke dalam bahasa Melayu ialah tipu daya iblis ataupun belitan iblis. Kitab ini tuan-tuan asalnya kitab bahasa Arab. Ia agak tebal dan begitu mendalam perbincangan, tapi sudah diterjemah dalam berbagai-bagai edisi. Ada terjemahan yang cukup detail, dia terjemah satu-satu apa yang ditulis oleh Ibnu Jauzi, dan ada terjemahan yang dia buat ringkasan, hanya dia ambil isi-isi penting. Dan saya pilih untuk kita gunakan dalam perbincangan kita ini, iaitu terjemahan daripada Al-Hidayah Publication. Jadi cetakan daripada Al-Hidayah, di mana tuan-tuan terjemahan dia agak lebih sederhana, tak terlalu panjang dan tak terlalu pendek. Jadi tajuk kitabnya begini, rupa kitab dia, Talbis Iblis. Jadi ini yang kita akan jadikan sebagai bahan perbincangan kita. Jadi tuan-tuan, oleh kerana kita nak mulakan sebuah kitab yang baru dan pengarang sudah kembali ke rahmatullah pada tahun 597 Hijriah, dilahir pada tahun 510. Jadi usia pengarang lingkungan 87 tahun, kembali ke rahmatullah pada tahun 597 Hijrah. Jadi untuk memulakan pembacaan kitab kita ini, marilah kita hadiahkan umul kitab kepada pengarang kitab kita ini dan alim ulama, guru-guru yang mendahului kita. Al-Fatihah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebagai perbincangan awal atau muqaddimah kepada kitab kita ini, pertama suka untuk saya sebut sikit berkaitan dengan nama kitab. Dalam bahasa Arabnya disebut Talbisu Iblis. Talbis Iblis. Terjemahan antara yang digunakan oleh penulis-penulis, contohnya dalam kitab kita ni diterjemah dahsyatnya tipu muslihat iblis. Ada terjemahan begitu. Ada juga yang menterjemahkan talbisu iblis. Talbis itu dengan makna belitan, belitan iblis. Dan ada yang menggabungkan talbis itu dengan maksud belitan dan tipu daya iblis, dua-dua sekali. Jadi maksud daripada apa yang nak diketengahkan oleh pengarang, bagaimana iblis sedaya upaya telah menggunakan keupayaannya untuk menipu manusia, dan manusia yang ditipu itu adalah dari segenap kedudukan. Setinggi-tinggi manusia, hak jadi pemimpin, hak jadi ulama, sampailah kepada masyarakat awam, orang biasa macam kita. Yang kedua tuan-tuan, kita sebut tadi pengarang kitab kita ini, kalau tuan-tuan ada kitab ini boleh dilihat, disebut sedikit tentang pengarang kitab, iaitu di muka surat 6, muka surat 9, tulisan Roman. Jadi bagaimana dikemukakan biografi pengarang? Pengarang adalah
Imam Abdul Rahman bin Ali bin Muhammad Al-Jauzi Al-Qurashi Al-Baghdadi Abu Al-Faraj. Itu tuan-tuan nama pengarang kitab kita ini, lebih dikenali dengan Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi. Jadi sekurang-kurang kita ingatlah, Talbis Iblis dikarang oleh Imam Ibnu Jauzi. Itu tok guru yang mengarangnya. Imam Ibnu Jauzi ni tuan-tuan sikit kita sebut bahawa dia adalah merupakan seorang ulama yang sangat mendalam ilmu pengetahuannya dalam berbagai-bagai bidang ilmu, sehingga ulama-ulama menyebut bahawa dia memiliki kepakaran di bidang tafsir, kepakaran di bidang dakwah, kepakaran di bidang bahasa Arab, kepakaran di bidang ilmu hadis, kepakaran di bidang ilmu sejarah Islam. Tapi daripada semua ini, Ibnu Jauzi amat terkenal dari sudut mana? Dari sudut tausiah dan mau'izah. Dari sudut memberi nasihat, memberi panduan kepada masyarakat. Kerana ucapan-ucapan dia sangat-sangat mendapat perhatian daripada masyarakat. Disebut tuan-tuan bagaimana Ibnu Jauzi ini, kalau dia memberikan ucapan dalam majlis-majlis ilmu, kehadiran manusia yang hadir tidak pernah kurang daripada 10,000 manusia. Jadi baik dia bercakap kepada pemimpin, dia memberi tausiah kepada orang awam biasa, di mana sahaja tausiah-tausiah yang dia bagi memang sentiasa mendapat perhatian. Wallahu a'lam. Kalau kita tengok dalam zaman kita hari ini, mungkinlah orang yang Tuhan pilih seperti Ustaz Azhar Idrus, Saridua ni Dr. Zakir Naik, ini orang-orang yang boleh mengumpul sehingga ratusan ribu. Kalau di Indonesia tu Ustaz Abdul Samad, sampai saya baru balik dari Indonesia. Jadi di Indonesia ni tuan-tuan ada kepiah yang dipakai oleh Ustaz Abdul Samad, sekarang dijual secara besar-besaran. Kita masuk di kedai, dia bagi ini pici Abdul Samad. Jadi kepiah Ustaz Abdul Samad ni menjadi viral. Pasal apa viral? Pasal kehebatan Ustaz Abdul Samad. Ini tuan-tuan, wallahu alam, mungkin itu di antara orang-orang yang kita boleh saksikan Tuhan beri kelebihan kepada mereka sebagaimana Allah beri kelebihan kepada ulama-ulama yang terdahulu dari sudut menyampaikan ucapan dan sebagainya. Itu tuan-tuan, di antara pengakuan-pengakuan ulama berkaitan dengan kelebihan Ibnu Jauzi. Jadi saya tak baca satu-satu lah. Tuan-tuan yang ada kitab nanti boleh tengok kedudukan Ibnu Jauzi. Dan karangan-karangan Ibnu Jauzi dikatakan karangannya sangat banyak, mencapai 300 buah buku karangan yang ada ditulis dengan tangannya sendiri, yang jumlahnya mencapai 200 jilid buku. Jadi karangan dia mencapai 300 buah buku karangan, kemudian jumlah karangannya itu melebihi daripada 200 jilid buku. Jadi tuan-tuan, inilah alim ulama dulu yang Tuhan bagi kepada mereka kelebihan. Kadang kita sendiri pun rasa nak tertanya, pasal apa? Macam mana mereka memanfaatkan masa mereka? Waktu mana mereka ni ibadat, waktu mana mereka mengajar, waktu mana mereka membaca, mengkaji, waktu mana mereka ni menulis. Macam kita baca riwayat hidup Imam An-Nawawi, meninggal muda 40 tahun lebih, tapi karangannya Masya Allah. Tuan-tuan baca kisah Imam As-Suyuti. Imam Suyuti dikatakan karangan dia lebih daripada 600. Jadi makna ini ulama-ulama yang Tuhan beri kepada mereka kelebihan. Dan kelebihan ini bukan kelebihan biasa. Ini termasuk karamah. Ini kemuliaan yang Allah beri kepada para ulama, termasuk Imam Ibnu Jauzi yang kita nak baca kitabnya ini. Kemudian yang ketiga tuan-tuan, sebagai mukadimah juga, kita baca sikitlah
muqaddimah daripada Imam Ibnu Jauzi sendiri. Dia tulis muqaddimah bagi memulakan kitab dia, jadi saya nak baca terjemahannya. Baik. Kata Imam Ibnu Jauzi, sesungguhnya nikmat terbesar yang dilimpahkan kepada manusia adalah akal. Akal itu nikmat terbesar. Sebab akal lah yang menjadi alat untuk mengetahui Allah, maksudnya mengenal Allah, dan merupakan sebab yang menghantarkan kepada kebenaran para rasul. Jadi daripada banyak-banyak kurniaan, nikmat yang Allah beri kepada manusia yang cukup besar, nikmat Tuhan bagi kepada manusia ialah nikmat akal. Pasal apa sangat besar? Kerana dengan akal manusia kenal Tuhan. Kerana dengan akal manusia mengakui kebenaran Rasul yang diutuskan oleh Tuhan. Jadi itu kedudukan. Hanya sahaja kerana akal ini tidak boleh diangkat ke satu darjat yang diinginkan dari hamba, maka para Rasul pun diutus dan kitab-kitab diturunkan. Syariat boleh diibaratkan matahari dan akal boleh diibaratkan seperti mata. Cuma tuan-tuan, masalahnya akal ni dia ada had kemampuan. Dia ada had keupayaan. Dia nikmat besar, tapi dia ada batas keupayaan. Maka dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala datangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan untuk apa? Untuk memberi panduan kepada akal. Sehingga dengan wahyu yang dibawa oleh Nabi lah memberi cahaya yang cukup untuk akal ini berfungsi. Contoh dia bawa kepada kita bandingannya, syariat dia ibaratkan seperti matahari, terang menyala jelas. Akal dia ibaratkan seperti mata. Jadi dua-dua ini amat penting. Mata kita ni setajam mana, secerah mana, kalau tanpa cahaya tak akan nampak. Sebab tu kita jaga tengah malam. Kalaulah berlaku lampu terpadam, habis sebiji rumah tak ada lampu, jawapannya kita akan terabah. Terabah untuk mencari di mana cahaya. Sebab tuan-tuan, dalam rumah kita, walaupun kita duduk 10-15 tahun, ada hak kita duduk rumah ni sampai 20 tahun, tapi kalau terpadam lampu, merabah kita. Padahal itu rumah kita. Jadi nak gambarkan betapa pandangan mata kita ini tidak akan memberi manfaat kepada cerahnya, kepada keupayaan dia, kemampuan untuk melihat panca indera ni, kalau sekiranya tak ada cahaya. Maka digambarkan akal itu seperti mata, sementara syariat seperti matahari. Dua ni mesti kena ada. Kalau ada matahari, mata tak celik pun tak jadi. Ada mata, tak ada matahari pun tak jadi. Dua-dua ni penting kepada hidup kita. Syariat penting, akal pun penting. Dan akal ada hak kemampuan, maka syariatlah memandu keupayaan akal ini untuk berjalan di jalan yang sebenar. Dia ibaratkan juga oleh ulama, tuan-tuan, akal ini yang kata dia ada had kemampuan, dia macam juga anggota tubuh. Tubuh kita ni ada had. Tangan kita, tangan orang yang kuat boleh angkat berat. Berapa ratus kilo dia boleh angkat. Tapi sampai satu peringkat, sampai satu tahap, dia pun tak boleh pergi dah. Jadi bila tak boleh pergi, membawa maksud, tuan-tuan, dia ada had kemampuan. Demikianlah akal. Dia boleh fikir, dia boleh renung, dia boleh buat analisa, dia boleh dengan kebijaksanaan akal boleh belaka, tapi dalam masa yang sama dia ada had. Bila sampai kepada had itu, dia tak boleh pergi dah. Sebab tu ada ketika kita sendiri pun tak boleh menjangkau luar daripada batasan apa yang dicapai oleh panca indera penglihatan. Jadi mau tak mau pada waktu tu kita mesti dipandu oleh wahyu. Wahyulah bawa kita sampai kita boleh nampak alam selepas mati.
nampak alam selepas daripada bangkit semula selepas mati, nampak sampai kepada apa yang Tuhan nak beri kelak di padang mahsyar. Kita nampak bagaimana gambaran syurga, bagaimana gambaran neraka, hasil daripada panduan wahyu dan risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang dia nak gambarkan, makna tuan-tuan akal adalah mesti dipandu oleh syariat. Jika mata itu dibuka dan normal, tentu dia boleh melihat matahari. Ketika akal menerima kepastian perkataan para nabi yang dikuatkan dengan dalil-dalil mukjizat, maka akal itu pun tunduk kepada mereka dan bersandar kepada mereka kepada perkara-perkara yang tidak dapat diterima oleh akal. Ada waktu akal tak boleh. Kalau fikir dari sudut rasional, dia tak boleh terima. Pasal apa? Pasal kemampuan akal tu dia terbatas. Tak boleh pi dah. Kalau gagah fikir pi juga tak sampai dah. Pada waktu itu dia terima apa? Kita terima dengan keimanan, dengan keyakinan. Macam tuan-tuan, keupayaan panca indera kita untuk kenal Tuhan, dia ada had. Kita boleh kenal Tuhan dari sudut mana? Sifat. Dari sudut nama. Tapi kalau sampai ke peringkat nak cuba fikir, nak cuba gambarkan Tuhan sampai ke peringkat zat, akal tak boleh pergi. Panca indera kita tak boleh sampai dah. Kalau gagah pi juga, jahanam. Rosak pada waktu itu pegangan dan akidah kita. Jadi last sekali, la ya'lamullah illallah. Tak akan boleh mencapai hakikat mengetahui Allah melainkan Allah sahaja. Jadi tuan-tuan, kalau sampai peringkat tu macam mana? Kita akui itulah kelemahan kita. Maka apa yang berada di luar daripada kemampuan kita itu, kita hanya yakin, pandu kepada wahyu. Inilah yang dimaksudkan bila kita dah tak sampai dah, tak boleh diterima oleh rasional akal dah, pada waktu itu kita akan bergantung kepada wahyu dan panduan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian yang kedua dalam mukadimah dia, ketika Allah melimpahkan nikmat yang berupa akal kepada alam manusia ini, maka dia mulainya dengan nubuah bapa mereka, bapa manusia, iaitu Sayyidina Adam alaihi salam. Beliau mengajarkan kepada mereka apa yang diwahyukan Allah sehingga mereka berada pada kebenaran. Hanya sahaja dengan nafsunya sendiri Qabil membunuh saudaranya. Setelah itu menyebar pelbagai macam nafsu di kalangan manusia, dan lama kelamaan mengheret mereka dalam keyakinan dan perbuatannya sampai mereka menyalahi para rasul dan akal kerana hanya memenuhi tuntutan nafsu. Baik, dalam mukadimah yang kedua tuan-tuan dia sebut bagaimana nikmat yang sangat besar akal tadi. Tadi dah kita akui dah, akal ni nikmat besar. Boleh kenal Tuhan dengan akal, boleh ikut Nabi dengan akal. Dan akal ni pula dipandu oleh wahyu. Tapi akal boleh dirosakkan dengan nafsu. Hilang pertimbangan akal. Tuan-tuan tengok apa berlaku kepada Qabil. Kita baru saja membaca kisah Qabil, Habil, membaca kisah Nabi Allah Ibrahim, Nabi Ismail. Bila? Pada waktu kita sambut Aidil Adha. Baca kisah-kisah mereka, maka terdedahlah bagaimana Allah nak tunjuk kepada manusia betapa manusia dikalahkan oleh hawa nafsu. Cerdik akal, tapi main dengan hawa nafsu, habis. Akal hilang pertimbangan. Sebab tu tuan-tuan, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, dia ada sebut radhiyallahu anhum, bagaimana tuan-tuan Sayyidina Hasan sebut manusia dibinasakan dengan 3 keadaan, 3 perangai, 3 sifat. Satu, bila dia ada sifat takabur, sombong, rasa diri lebih. Nombor 2, bila dia ada sifat tamak, posah, fikir, cari jalan kok mana nak lebih.
Dan yang ketiga, bila dia ada hasad, dengki. Dengki artinya dia tak boleh tengok orang lain lebih. Ini 3 benda. 3 penyakit yang besar. Tuan-tuan boleh tengoklah, daripada 3 penyakit inilah membawa manusia turut kemahuan hawa nafsunya. Hawa nafsu dia duk angkat diri dia, sombong. Hawa nafsu dia tuntut untuk dia nak sampai lebih-lebih daripada kemampuan dia, daripada haknya, batasannya. Pada waktu tu dia akan jadi tamak, dan hawa nafsunya nak sampai ke peringkat dia tak boleh tengok orang lain lebih, maka waktu tu dia jadi hasad. Inilah penyakit yang kena kepada Qabil. Jadi akal sudah tidak ada pertimbangan lagi, wahyu sudah ditinggalkan, yang ada depan dia nafsu. Jadi bila manusia berajakan kepada nafsu, bertuhankan kepada nafsu, maka dia akan jadi seperti Qabil terhadap adiknya Habil. Qala la aqtulannak. Dia kata apa ke adik dia? Aku pasti akan bunuh kamu. Aku akan bunuh kamu. Nah, sehingga Nabi SAW sebut, bila berlaku saja pembunuhan hari ini, tiap-tiap pembunuhan yang berlaku dalam dunia, maka dosa kesalahan akan sampai kepada si Qabil yang memulakan pembunuhan kepada manusia di atas muka bumi. Jadi pasal apa Qabil jadi macam tu? Jawab dia, nafsu. Ini tuan-tuan, dia nak masuk sikit-sikit dah, nak pergi kepada tajuk. Kemudian, ketahuilah bahawa para nabi membawa keterangan yang mencukupi menghadapi pelbagai penyakit dengan ubat penawar yang mujarab dan meniti satu jalan yang tidak saling bertentangan. Lalu syaitan datang mencampuri keterangan dengan syubhat, mencampuri ubat penawar dengan racun, membelokkan jalan yang lurus ke jalan yang menyesatkan. Syaitan terus-menerus mempermainkan akal sehingga memecahkan jahiliah menjadi beberapa mazhab dan bid'ah yang buruk. Akibatnya mereka menyembah berhala di dalam Baitullahil Haram, menyucikan kumpulan-kumpulan asap dan anak lembu, membunuh anak perempuan secara hidup-hidup, tidak menganggap para wanita sebagai ahli waris, dan pelbagai macam kesesatan lain yang telah dikemas oleh iblis. Yang ketiga, mukadimah dia, kita mula nampak tuan-tuan, dia nak bawa ke mana. Kata Ibnu Jauzi, Imam Ibnu Jauzi, bagaimana Nabi dan Rasul sudah membawa ubat penawar yang mujarab. Dan memang Tuhan sebut dah, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah. Kami turunkan dan dibawa oleh Nabi SAW apa yang menjadi rahmat, apa yang menjadi penawar untuk nak mengubati segala macam penyakit manusia. Tapi penawar ini hilang tuan-tuan, dia punya penawar dia, sebaliknya dia jadi racun. Pasal apa? Kerana penawar itu sudah dirosakkan, ubat ini sudah dirosakkan. Siapa yang nak rosakkan ubat ni? Iblis. Sampai akhirnya dia masuk ke racun di dalam penawar ini, manusia dibawa kepada satu bentuk kesesatan yang dia gambarkan, sehingga berlaku kemungkaran yang sangat besar di Baitullahil Haram. Tiba-tiba manusia boleh mensyirikkan Allah di hadapan Kaabah. Kaabah tu tuan-tuan, dalam Kaabah, luar Kaabah penuh dengan batu berhala. Kalau kita fikir, tak boleh terima akal. Pasal kita yang pi sampai di depan Kaabah, orang hak mengerjakan haji, Allahu Akbar, tengok bangunan Kaabah, kita boleh sembahyang di depan Kaabah, kita boleh duduk termenung tuan-tuan melihat Kaabah, kita boleh beribadat di depan Kaabah. Kita rasa macam mana? Dekat dengan Tuhan. Rasa dekat sangat dengan Tuhan. Pasal tu kita sembahyang dalam Masjidil Haram, senang tuan-tuan, ayat mata kita tumpah. Imam baca, kita boleh jatuh air mata. Kita duduk seorang-seorang, kita boleh menangis di depan Kaabah. Masya Allah, pasal waktu tu kita sangat dekat dengan Tuhan. Tapi tuan-tuan boleh bayangkan bagaimana tipu daya iblis sampai akhir. Orang hak duduk depan Kaabah, dia tidak agungkan Allah, tapi dia agungkan berhala.
Hak yang dia agungkan Hubal, yang dia agungkan Lata, yang dia agungkan Uzza, yang dia agungkan Manat, yang dia agungkan Suwak, segala jenis berhala ni diagungkan, Allah tak tahu duduk tak mana. Ni Imam Ibn Jauzi nak bawa tuan-tuan, itu kena kat siapa? Jahiliah dulu. Kalau jahiliah dulu manusia sudah kena penyakit tu, apakah mustahil benda tu boleh kena agak kat kita? Tak mustahil. Hari ini tuan-tuan, manusia bertuhankan apa? Kebendaan. Manusia bertuhankan kepada kebendaan. Bila sebut kebendaan tu, kita dah nampak kepada harta. Manusia bertuhankan kepada ekonomi. Pasal itulah tuan-tuan, siapa pun tajuk besar dia ekonomi. Kita ni kok mana pun dia kata hak tu dulu. Akhirnya tak peduli dah soal akidah, dia dengan Tuhan macam mana, yang penting ekonomi kena elok. Ini dunia yang kita hadapi. Samalah jahiliah dulu hadapi. Mengapa jadi begitu? Permainan iblis. Tak cukup dengan itu, digambarkan lagi oleh Imam Ibn Jauzi betapa buruknya kehidupan masyarakat sehingga mereka menafikan wanita sebagai apa? Waris. Kalau dapat anak perempuan, pi tanam hidup-hidup. Buat apa yang pi tanam ni? Pasal apa tidak mengiktiraf wanita? Kerana bagi mereka wanita ini bukanlah yang diharapkan. Yang diharapkan lahir di bumi adalah anak laki-laki. Siapa yang merosakkan pemikiran mereka sampai tahap tu? Jawapan dia iblis. Jadi cantik dia cukup bawa kita tu nampak cukup jelas. Tuhan bagi akal. Akal kita ni ada had batasan, mesti dipandu oleh wahyu. Maka untuk manusia yang pertama pun sudah dibawa wahyu oleh Nabi Adam, tapi wahyu itu akan ditolak ke tepi. Walaupun dia penawar, walaupun dia adalah pengubat bagi manusia. Pasal apa? Pasal nafsu dan iblis setan rosakkan benda-benda ni semua, menyebabkan akhir hak jadi penawar berubah menjadi racun bagi manusia. Itu tuan-tuan muqaddimah dia. Kemudian dia sebut lagi, maka dari itu saya merasa perlu untuk memperingatkan tingkah laku syaitan dan menunjukkan perangkap-perangkapnya, kerana dengan mengenali kejahatan boleh membangkitkan diri untuk bersikap waspada agar tidak terheret ke dalam kejahatan itu. Jadi ini tujuan kitab dia. Kitab dia tuan-tuan, dia nak habaq tingkah laku syaitan. Dia nak habaq kepada kita macam mana perangkap-perangkap yang dipasang oleh syaitan, yang dipasang oleh iblis ni. Supaya apa? Supaya kita dapat mengenali kejahatan iblis syaitan. Kemudian dalam satu riwayat dibawa bagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, demi Allah, saya tidak menjangkakan di muka bumi pada saat sekarang ini ada seorang yang lebih suka agar syaitan binasa daripada saya. Ada seorang bertanya, bagaimana itu? Dia menjawab, demi Allah, kerana ia benar-benar menciptakan bid'ah di timur dan di barat. Selalu seseorang membawa kepadaku, ketika dia sudah tiba di hadapanku, maka saya menumpaskannya dengan as-sunnah, lalu dia pun kembali sedar. Ini tuan-tuan terjemahan. Tapi kalau tengok pada teks asal, dia saya kira bukan maksud dia begini. Saya nak sebut sikit tuan-tuan. Riwayat ini dibawa Sayyidina Abdullah bin Abbas cerita. Dia ada sebut, kata Abdullah bin Abbas, aku menjangkakan iblis setan ni nak sangat aku ni binasa. Tadi ni dia nampak macam Abdullah bin Abbas yang nak iblis binasa, tapi maksud sebenar tuan-tuan dalam tulisan Ibn Jauzi ni dia terbalik cerita tu terbalik. Dia ceritanya, kata Abdullah bin Abbas, sebenarnya iblis setan ni nak sangat aku binasa. Itu kenyataan dia. Jadi bila orang dengar kenyataannya begitu, dia tanya kepada Abdullah bin Abbas,
Sebab apa ya iblis benci sangat kat kamu? Iblis tak suka sangat ke kamu ni pasal apa? Jawapan Abdullah bin Abbas, iblis ini dia telah menipu manusia sehingga menyebabkan muncul banyak perkara-perkara baru dalam agama yang disebut perkara-perkara bid'ah, baik di timur ataupun di barat. Yang ni tuan-tuan hakih bid'ah ni, tuan-tuan jangan nampak bila saya sebut bid'ah ni, dia pun nampak oh ni cerita tahlil, ni cerita talqin, ni cerita qunut, ni bukan. Nanti kita akan hurai tuan-tuan apa dia yang dikatakan bid'ah yang berlaku, yang digambarkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kerana bid'ah ni berlaku banyak sangat, iblis nak kalau boleh aku ni binasa. Sebab apa orang tanya pasal apa yang iblis nak sangat kamu binasa? Kerana kata Abdullah bin Abbas, setiap kali datangnya bid'ah kepada aku, ahli-ahli yang membuat bid'ah datang kepada aku, nescaya aku akan patahkan, aku akan kalahkan bid'ah itu dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa saja hak cuba nak mereka agama, aku akan patahkan. Patahkan dengan apa? Dengan sunnah Nabi. Sebab Sayyidina Abdullah bin Abbas ni Tuhan bagi ilmu kepadanya, sebagaimana yang selalu kita dengar diceritakan. Sayyidina Abdullah bin Abbas ni waktu dia dilahirkan, Al-Abbas bapa saudara Nabi bawa dia mai ke Nabi. Sebelum tuan-tuan dia menjamah, sebelum diberi apa-apa makanan apa-apa, dibawa kepada Nabi. Nabi tahnikkan dia. Dan Nabi doa kepada dia. Di antara doa Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, engkau fahamkanlah kepada Abdullah bin Abbas ini urusan agama, dan engkau alimkanlah Abdullah bin Abbas ini urusan ta'wil, iaitu tafsiran Al-Quranul Karim. Maka tuan-tuan memang dia alim sungguh. Sehingga Abdullah bin Abbas kata apa? Ayat-ayat Quran yang turun, aku tahu bila turun. Aku tahu sebab apa dia turun, dan aku tahu apa maksud daripada ayat yang turun. Alim sungguh-sungguh tuan. Dia sangat mendalami ilmu, sehingga Abdullah bin Abbas ini amat dibenci oleh apa? Iblis. Jadi dia nak bawa sekarang tuan-tuan bagaimana penyelamat kepada kerosakan semua yang ada dalam alam. Tipu daya yang dibuat oleh iblis, nak selamat macam mana? Dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balik kepada cahaya yang asal. Itulah yang digambarkan sebagai matahari kepada alam ini. Maka saya sengaja menulis buku ini, kitab ini, sebagai peringatan dari cobaan syaitan, takut terhadap ujiannya, menyingkap tabirnya, menjelaskan perangkapnya yang ditutupi. Sesungguhnya Allah akan menghulurkan bantuan dengan kemurahannya, dan setiap jiwa yang benar tentu akan meraih tujuannya. Jadi inilah tujuan, kata Imam Ibnu Jauzi, aku tulis buku ini supaya menjadi peringatan daripada kejahatan syaitan, dan supaya kita sentiasa beringat dengan segala perancangan jahat iblis dan syaitan. Kemudian tuan-tuan, buku ini, kitab kita ini ada 13 bab. Saya tak akan baca detail tuan-tuan satu-satu. Jadi mungkin satu kuliah kita ambil satu bab. Satu kuliah kita tamatkan satu bab. Jadi pasal apa kita tak detail satu-satu? Kerana ada ketika perbahasan terlalu panjang, ada ketika tuan-tuan perbahasan itu tidak mungkin menjadi satu yang bukan keperluan kepada kita. Di peringkat kita lah orang-orang awam ni. Jadi kita baca lebih pada mengambil pemahaman, dan kita memahami perangkap-perangkap iblis syaitan ni secara umum. Jadi akhir tuan-tuan sikit lagi kita sebut pembahagian perbahasan dalam buku ini. Bab yang pertama, dia akan bagi penekanan perintah mengikut as-sunnah wal jamaah, ahlus sunnah wal jamaah. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan ialah bab yang kedua, celaan terhadap bid'ah dan ahli bid'ah. Yang ketiga ialah mewaspadai muslihat iblis. Yang keempat,
pengertian muslihat dan tipu daya. InsyaAllah panjang umur kita berjumpa pula dalam kuliah kita akan datang. Kita akan sebut tuan-tuan pengertian muslihat dan tipu daya. Ambil ini dulu. Kita lompat sikit tajuk tuan-tuan, iaitu apakah yang dimaksudkan dengan talbis dan al-ghurur, tipu daya. Jadi apa dia yang dikatakan tipu daya iblis tu? Kemudian bab yang kelima, kita akan tengok nanti muslihat iblis dalam masalah keyakinan dan agama. Lagu mana dia rosakkan akidah. Yang keenam, muslihat iblis terhadap ulama dengan segala disiplin ilmunya. Ulama tuan-tuan dirosakkan oleh iblis. Kemudian yang ketujuh, muslihat iblis terhadap penguasa dan pegawai kerajaan. Macam mana iblis rosakkan pemerintah. Kemudian yang ke-8, muslihat iblis terhadap ahli ibadah dengan segala jenis ibadahnya. Kita hak tak jadi ulama, kita hak tak jadi pemerintah, kita jadi ubat, ahli ibadah. Baca Quran, zikir, duduk atas sejadah, tengah malam bangkit tahajud, siang puasa sunat, ya Allah ya Rabbi. 10 hari tuan-tuan awal daripada Zulhijjah kita isi, Masya Allah, kita nak jadi ahli ibadah. Penyudah dirosakkan oleh iblis. Macam mana dia rosakkan? Kita hak jadi ahli ibadah. Bab ke-9, muslihat iblis terhadap ahli zuhud. Orang yang zuhud dirosakkan zuhudnya oleh iblis. Kemudian yang ke-10, muslihat iblis terhadap ahli sufi. Orang-orang yang menjalani kehidupan tasawuf. Yang ke-11, muslihat iblis terhadap orang yang mengaku mendapat karamah dan ilham. Mereka yang Tuhan bagi kelebihan karamah, boleh berjalan atas air, boleh terbang di udara dan sebagainya. Yang ke-12, muslihat iblis terhadap orang-orang awam. Habis dia pukul rata. Kita orang biasa pun kena tuan-tuan tipu dengan iblis. Kemudian yang ke-13, muslihat iblis terhadap siapapun yang mempunyai angan-angan tinggi. Jadi itulah 13 bab. Cuma akhir tuan-tuan kuliah kita ini pada malam ni, pasal apa? Tajuk talbis iblis, tapi banyak kali kita sebut syaitan. Nanti tuan kita akan berjumpa. Tipu daya dia macam tinggal nama iblis tu, dia pergi duk bangkit syaitan. Tuan-tuan baca dalam Quran pun sama. Semua kita tahu yang menggelincirkan Nabi Adam daripada syurga iblis. Tapi Tuhan kata apa? Fa azallahuma syaitanu anha. Iblis yang syaitan. Mengapa iblis dan syaitan ni selalu kita duk jumpa istilah tu? Maka tuan-tuan ulama sebut begini. Satu, iblis ni adalah ketua. Syaitan ni tentera. Ni satu makna. Ada satu lagi tuan-tuan, yang ni kita juga baik juga. Ada ulama sebut begini. Siapa sahaja dari kalangan manusia dan makhluk-makhluk ada syaitan, kita kata jin dan sebagainya, kalau sekiranya dia buat jahat, maka dia dikenali sebagai asi, orang yang melakukan kejahatan, orang yang buat maksiat. Tapi bila dia ajak orang lain buat sama, maka waktu tu dia jadi syaitan. Jadi istilah syaitan ni digunakan untuk siapa? Ahli maksiat, lepas tu dia ajak orang lain buat sama, maka itu adalah syaitan. Jadi kalau kita ada kawan-kawan hak jenis perangai duk ajak kita buat sama benda jahat, kita kata kat dia, aku nak bak kat hang lah, aku nak bak kat hang. Hang ni betul-betulnya syaitan. Dan syaitan itu minal insi wal jinni, dari kalangan manusia dan dari kalangan jin. Jadi inilah tuan-tuan sikit mukaddimah pada malam ni. Minta maaf saya ambil masa tuan-tuan sikit, dan mudah-mudahanlah kitab ini akan jadi satu panduan bagi kita. Dan saya tidak nafikan tuan-tuan bahawa kitab ni ada kontroversi yang tersendiri. Mungkin ada setengah-setengah orang dia dengar kita baca talbis iblis, dia takut mana yang membaca kitab ni, yang tak tahukah kontroversi dia macam mana. Kerana tuan-tuan, Ibnu Jauzi ini dia ada kontroversi dia. Dia ulama yang alim, dia sangat mendalam ilmu dia sangat menjaga hadis-hadis Nabi. Maka tuan-tuan, di antara kontroversi yang berlaku kepada Ibnu Jauzi ialah dia sangat keras
pendirian dia sangat tegah, terutama kepada orang-orang yang dilihat cuba buat penyelewengan. Sebab tu kalau kita baca kitab ni sampai habis, khusus tentang ahli-ahli tasawuf memang banyak dia sebut. Ahli-ahli sufi dia sebut tuan-tuan banyak. Pasal apa? Pasal dia melihat bagaimana berlaku pada waktu hidupnya kerosakan manusia disebabkan oleh menyeleweng daripada ajaran sebenar tasawuf. Jadi hak kontroversi itu kita tidak jadikan itu tajuk utama, tapi tuan-tuan yang penting bagi kita cuba untuk melihat apakah tipu daya iblis setan khususnya pada kita manusia hak nak jadi hamba Allah yang menjadi orang-orang yang sedang menjalani jalan-jalan ke arah menjadi orang yang baik. Jadi saya ingat itulah yang dapat disampaikan pada malam ni. Salah silap saya minta maaf banyak-banyak. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma a'izzana bil Islam wa a'izzal Islam bina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.